Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya Cikgu Su dalam channel Zaratul Zarul. Selamat datang ke channel Cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini berjumpa lagi kita dalam RBT tingkatan 2 ya. Dalam bab 1 iaitu penyelesaian masalah secara inventif. Okey, kali ini kita masuk tajuk baru iaitu 1.3 percanggahan fizikal. Okey, kita tengok situasi guru ini ya. Bagaimanakah kerusi dapat diselaraskan agar selesa diduduki oleh murid yang berbeza ketinggiannya? Tengok gambar dua budak ni. Ada dua orang pelajar, pelajar 1 dan pelajar 2. Kerusinya sama besar. Kerusi sama besar, sama tinggi. Ya? Apa bezanya? Satu pelajar rendah, satu pelajar tinggi, duduk di kerusi yang sama. Nampak kelemahannya ni kan, dan ini nampak kelemahannya. Kedua-dua menjadi tidak selesa untuk duduk di kerusi tersebut. Okey, jadi tengok seterusnya. Kemahiran berfikir secara inventif adalah antara komponen penting yang diterapkan dalam pembelajaran kemahiran pada abad ke-21. Ini zaman kamu lah ni, berfikir secara inventif. Murid pada abad ke-21 seharusnya mampu berfikir secara kritis, mengenal pasti dan menganalisis masalah, mencadangkan penyelesaian yang inventif, mencadangkan perubahan reka bentuk dan menghasilkan lakaran produk yang berkaitan. Ini semua kamu kena belajar lah ni. Murid harus dapat mengaplikasikan teknologi dalam menyelesaikan masalah reka bentuk. Ya. Serta dapat menghasilkan produk yang mempunyai nilai estetik, kreativiti, ergonomik dan bernilai komersial. Itu pengenalan lah. Okey, kita kenal dulu apa tu percanggahan fizikal. Apa tu percanggahan fizikal? Percanggahan fizikal bermaksud keadaan yang berlawanan antara satu dengan lain yang diperlukan dalam satu objek. Contoh tadi kerusi. Apa yang berlawanan di situ? Kerusi itu sama. Kerusi tadi sama bentuknya. Kita tengok balik kerusi tadi ya. Kerusi itu sama. Apa percanggahan di sini yang kamu nampak? Apa perbezaan? Apa yang perbezaan cikgu sebut tadi? Perbezaan yang pertama, nampak? Pelajar rendah tidak selesa, tak sampai kakinya. Dan pelajar tinggi pun tidak selesa. Dia punya lutut jadi tinggi. Ya, itu percanggahan yang berlaku pada produk yang sama. Okey. Tengok lagi. Contohnya, fizikal yang besar berlawanan dengan fizikal yang kecil. Percanggahan fizikal pula dianalisis untuk memilih kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan yang sesuai. Okey, apa maksudnya? Maksudnya daripada percanggahan fizikal yang kita kenal pasti tadi, kita dapat buat pemilihan kaedah macam mana menyelesaikan masalah tadi, ya. Okey. Terdapat 4 kaedah. 4 kaedah, tapi pelajar hanya perlu belajar 2 kaedah saja. Kalau mau belajar lebih lanjut, sambung belajar lagi lah lebih tinggi.
Okey. Contoh ya, percanggahan fizikal bagi sebuah meja. Meja ada saiz, ada beban, ada ketinggian. Jadi dari segi saiz, percanggahannya besar lawan kecil. Beban berat lawan ringan. Ketinggian tinggi lawan rendah. Okey. Kita tengok lagi macam mana untuk menentukan kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan. Okey. Penentuan kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan digunakan untuk menentukan pilihan. Sama ada kaedah pemisahan ruang. Ada dua kaedah. Pemisahan ruang atau pemisahan masa. Ini ialah yang cikgu cakap, ada dua yang kamu akan belajar. Pemisahan ruang dan pemisahan masa. Contoh di bawah ialah, diberi contoh yang pertama ialah kerusi. Percanggahan fizikal bagi sebuah kerusi ialah tinggi lawan rendah. Macam tadilah situasi pelajar. Pelajar tinggi dan pelajar rendah. Ya, kerusi yang perlu tinggi untuk murid yang tinggi. Jadi kalau kerusi itu rendah untuk murid yang tinggi, tak ngamlah. Dan perlu rendah untuk murid yang rendah. Jadi dalam satu kerusi yang sama, perlu diduduk oleh pelajar yang tinggi dan pelajar yang rendah. Jadi percanggahan yang berlaku ialah tinggi lawan rendah. Jadi soalan penentuan masalah, adakah kerusi perlu tinggi dan rendah pada masa yang sama? Kerusi itu perlu tinggi dan rendah ke pada masa yang sama? Dalam satu kelas, adakah cikgu perlu halau dulu pelajar yang tinggi, cikgu ajar dulu pelajar yang rendah? Baru cikgu ajar pelajar yang tinggi? Ya. Jadi tak ngam kan? Jadi pada masa yang sama, cikgu perlu ajar semua pelajar yang mempunyai ketinggian yang berbeza. Jadi kerusi itu perlu digunakan oleh pelajar yang pelbagai ketinggian. Jadi pada masa yang sama, cikgu perlu ajar pelajar yang tinggi dan rendah pada masa yang sama. Iya, pada masa yang sama. Adakah pada masa yang sama cikgu perlu ajar pelajar yang tinggi dan rendah? Kerusi itu perlu digunakan oleh pelajar yang tinggi dan pelajar yang rendah pada masa yang sama. Jawapannya ialah kerana terdapat murid yang berlainan ketinggian. Jadi apabila jawapan dia ialah ya, kita tengok ya. Apabila jawapannya di sini kamu dapat iya, maka automatik kaedah yang dipilih ialah pemisahan ruang. Faham ya? Jika sini ya, automatik pemisahan ruang. Kalau tidak, dia bukan ruang. Kemah. Contoh yang kedua ialah kemah. Kemah perlu besar semasa diguna dan perlu kecil semasa simpan. Kemah perlu besar masa guna sebab kamu mau baring kan, dan perlu kecil untuk simpan supaya cukup ruang. Jadi percanggahan fizikal yang berlaku ialah besar lawan kecil. Jadi soalannya, adakah kemah perlu besar dan kecil pada masa yang sama? Adakah masa besar tu, adakah kamu mau guna tu pada masa yang sama dia perlu besar, dan pada masa yang sama juga dia perlu kecil? Tidak kan? Masa simpan lain, masa guna lain. Dia bukan pada masa yang sama. Jadi jawapan yang kamu dapat ialah tidak. Jika jawapan yang kamu dapat tidak, dia adalah pemisahan masa. Ini kalau ya, ini kalau tidak. Kita akan jumpa lagi lah banyak contoh-contoh lepas ni. Ini adalah baru pengenalan. Ya. Kesimpulan dari jadual 1, jadual 1.3.1, sekiranya percanggahan fizikal berlaku pada masa yang sama, pada masa
masa yang sama, maka kaedah pemisahan ruang dipilih. Nampak tak dia? Jika ya pada masa yang sama kan, maka kamu akan dapat pemisahan ruang. Ya. Sekiranya percanggahan fizikal berlaku pada masa yang berlainan, maka kaedah pemisahan masa dipilih. Nampak? Tidak sama, tidak pada masa yang sama ya. Maka kaedah pemisahan masa dipilih. Okey? Ada soalan? Kalau ada soalan boleh bertanya cikgu ya lepas ini. Sampai sini dulu. Cikgu harap kamu faham. Kalau tak faham, tolong tanya ya. Jangan diam-diam. Kalau kamu tak tanya, maka cikgu tak tahu kamu faham atau tidak. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.